Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tadi pergi ke Suruhanjaya Security di belakang ni, dan saya telah menyerahkan surat secara rasmi kepada Suruhanjaya Security yang telah dialamatkan kepada pengerusi eksekutif Suruhanjaya Security, iaitu Datuk Seri Dr. Awang Adik Yusid. Dan ada dua pegawai daripada Suruhanjaya Security tadi telah menerima, ada cop terima dekat sini surat saya ni. Minggu lepas pada 18 Mac saya telah membaca beberapa artikel dalam internet dan mass media tentang satu berita yang telah diwar-warkan secara meluas berkenaan dengan pembelian 16 juta saham Hitech Padu di dalam lingkungan 40 juta ringgit oleh seorang individu bernama Farhaj Warfa Sabado melalui satu company Rosetta Partners. Berdasarkan report media ini, Hitech Padu adalah salah satu company yang telah disenarai pendek untuk satu kontrak kerajaan bernilai 1 bilion. Ia adalah pengetahuan awam bahawa Farhaj Sabado adalah seorang kenalan rapat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli-ahli politik dalam kerajaan, termasuk Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution, yang mana kementerian beliau itu adalah kementerian yang related di dalam kontrak kerajaan 1 bilion tersebut. Dan Farhaj telah memegang jawatan dalam Parti Keadilan Rakyat, iaitu parti yang sama dengan Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri. Saya menulis kepada Suruhanjaya Security untuk meminta supaya satu siasatan atau inquiry dibuat kepada transaksi di atas terhadap possible kebarangkalian breach of law ataupun pelanggaran undang-undang berkenaan dengan purchase atau pembelian, timing of purchase ataupun masa pembelian, the source of fund atau sumber dana, dan deklarasi ownership of the shares, deklarasi ownership saham-saham, deklarasi kepunyaan pemilikan saham-saham di atas bercanggah dengan Seksyen 188 Akta Capital Market dan Perkhidmatan 2007 berkenaan dengan maklumat dalaman, dan juga bercanggah dengan Seksyen 369 Akta yang sama berkenaan dengan submission ataupun penghantaran atau deklarasi false or misleading statement, kenyataan yang tidak betul ataupun mengelirukan kepada Bursa Malaysia, dan bercanggah dengan apa-apa undang-undang yang lain seperti undang-undang pengubahan wang haram dan sebagainya. Dia cakap ada beberapa perkara yang dia cakap, iaitu milikan saham itu dia kongsi dengan Sultan Duli Muhammad Sultan Kelantan dan sebagainya. Ini juga perlu clarification, iaitu berapa daripada saham Hitech Padu ini yang dipegang dalam Rosetta itu adalah milik Sultan Kelantan dan berapa milik dia, dan dana dalam 39 ke 40 juta ini. So dana ni mana kalau dia kata ini milik Sultan Kelantan, adakah Sultan Kelantan yang bagi dana ni kepada dia? So banyak perkara-perkara yang dia kena perjelaskan kat situ. Dan saya ada terbaca juga dalam posting-posting di social media juga orang tanya, kenapa awal-awal itu dalam deklarasi kepada bursa hanya dideklarasikan nama dia, lepas tu kemudian tiba-tiba baru datang berita digembar-gemburkan pemilikan saham Rosetta ini ada kena-mena dengan Istana Kelantan atau Sultan Kelantan. So tak salah saya, mengikut undang-undang dalam deklarasi itu siapa-siapa yang ada pegangan yang besar itu kena deklarasi sekali lah kan. So saya nak tanya kepada pihak Farhaj lah, so adakah masa deklarasi dibuat kepada bursa itu, adakah awak bagi tahu perkara ini, milikan ini ada kena-mengena dengan Sultan Kelantan atau tidak? Atau adakah awak declare ini milikan awak, nama satu saja declare kepada bursa, dan selepas itu afterthought, lepas itu bila orang bising-bising perkara ini lepas itu baru tiba-tiba ada deklarasi lain tentang milikan ini. So sebab itu saya minta supaya Suruhanjaya Security menyiasat perkara ini, sebab yang pentingnya ada deklarasi pertama dia tu, bukannya afterthought itu. So kalau deklarasi pertama dia itu ada apa-apa unsur yang menyalahi undang-undang berkenaan dengan misleading ke macam tadi Seksyen 369 ini adalah penting. So sebab itu saya minta Suruhanjaya Security menyiasat berkenaan perkara ini, pasal isu ini adalah complicated.
Dan kepada Farahaj, dia senang je nak selesaikan perkara ni. Yang saya buat TikTok, yang rakyat tanya, yang banyak orang tanya dalam Facebook, dalam social media itu adalah banyak soalan. Bukannya kenyataan. Orang tak ada buat kenyataan banyak pasal awak. Orang nak bertanya. So, bila orang bertanya, untuk selesaikan masalah ini, tak ada buang masa orang, kamu jawab je lah soalan itu. So, bila kamu jawab soalan itu, everything is clear. Tak perlulah kita pergi ke Suruhanjaya Security, ke SPRM, ke polis dan sebagainya. So apa yang diperlukan adalah kamu kena jawab. Kalau sebab ini, kenapa kamu kena jawab? Sebab ini kepentingan awam, sebab ini melibatkan dana yang besar. Duit kita semua ni 1 bilion. Ini adalah dana daripada kerajaan tau. Yang kita bayar cukai, yang cukai-cukai naik apa semua ni, awak ingat bagaimana? Cukai-cukai yang naik ini masuk dalam satu consolidated fund kerajaan lah. So bila masuk kepada dana kerajaan, dana ini yang digunakan untuk banyak perkara lah. Perkara projek ke, perkara itu ke, perkara ini ke, kan? Maksudnya apa? Maksudnya kalau projek ini menggunakan dana kerajaan, maksudnya dana ini datang daripada projek kita semua lah, daripada hasil yang kita bayar cukai dan sebagainya itu. So sebab itu benda ini penting, dan sebab itu dia tak boleh cakap, oh dia tak nak jawab. Dia tak nak jawab. Lepas itu hantar orang letter of demand ke apa. Awak tak payah hantar letter of demand, saya dah jawab terus itu letter of demand. Saya kata saya takkan turunkan saya punya posting tu. By the way, yang posting saya di TikTok itu yang diturunkan, telah diturunkan. Saya tak tahulah, saya rasanya adalah mungkin ada arahan-arahan daripada sesiapa ke yang menyuruh platform ini turunkan. Itu kena tanya mereka lah, siapa kawan-kawan dia ke apa ke, lagi banyak persoalan yang timbul daripada situ. Tapi saya nak dijawab lah berkenaan perkara ini, berkenaan dengan apa orang kata insider trading. So insider trading adalah perkara yang penting, iaitu kalau katakan kita nak tanya dan Suruhanjaya Security boleh memulakan siasatan, sama ada beliau ini, Farahaj ni, dia ini dapat maklumat dalaman sebab dia banyak kenalan ni. Kalau dia dapat maklumat awal tentang syarikat ini, kemungkinan besar ataupun memang akan dapat kontrak ini, lepas tu dia beli saham benda ini, itu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 188 Akta Pasaran Modal ini. Tak boleh buat macam itu. Itu kesalahan itu boleh dipenjara, tak salah saya, sehingga berapa, 3 tahun ke 10 tahun tak salah saya. Ini adalah satu kesalahan yang besar. So ini akan boleh menyebabkan ketidakstabilan pasaran saham dan sebagainya. So sebab itu saya minta Suruhanjaya Security untuk menyiasat. Satu, berkenaan dengan dana awam ni, projek ni ada related dengan dana awam. Second, pelanggaran undang-undang yang tadi. Dan Suruhanjaya Security dia ada capability dan capacity untuk menyiasat. Dan satu lagi, mereka juga ada tim prosecution, tim pendakwaan mereka sendiri. So apa yang mereka perlu buat adalah mereka boleh siasat hanya mendapat consent saja daripada peguam negara. Kalau macam polis lain, polis dia kena serahkan ketasiasatan kepada peguam negara, dan peguam negara yang prosecute ataupun mendakwa di mahkamah. Macam Suruhanjaya Security, dia ada tim pendakwaan dia sendiri. So apa yang perlu dapatkan adalah hanya kebenaran saja daripada peguam negara. Lepas itu mereka boleh siasat dan mereka boleh dakwa sendiri, siasat, dan lepas tu boleh dakwa sendiri di mahkamah. So saya tengok kes ini, itulah sebab itu saya bawa kepada ini, dan saya telah tulis dialamatkan kepada Datuk Seri Dr. Awang Adik Husin sendiri, iaitu pengurusi Suruhanjaya Tenaga, Suruhanjaya Security.